Yang ini ialah slide kedua saya. Okey, kat atas tu ada dua apa, ada Sundar Pichai, ada Satya Nadella. Okey, dua orang ni bukannya hero Tamil, bukannya pelakon cerita Hindustan, tapi dua orang ni lah antara apa, CEO ataupun bos-bos kepada dua syarikat yang besar iaitu Microsoft dan juga Google. Okey, yang atas sekali ni, Microsoft ni ialah logo Microsoft mula-mula sekali tahun Microsoft dia launch tahun 98. 4 bulan September 1998. Lama dah. Kira otai lah Microsoft ni. Sedangkan Microsoft bukan terbalik, sorry. Microsoft tu tahun 75, lagi tua. Dan Google ialah pada tahun 1998. Jadi bos untuk apa ataupun CEO kepada Google sekarang ialah ni Sundar Pichai ataupun nama penuh dia Pichai Sundararajan. Dan juga yang kedua ialah CEO kepada Microsoft sekarang, Satya Nadella ataupun nama penuh dia Satya Narayana Nadella. Penuh tu. Dulu memang orang India. Tapi macam mana boleh jadi CEO Microsoft dan Google, itu bolehlah Wikipedia sendiri. InsyaAllah ada dunia cerita dia. Okey. Dan juga sebelah kanan ini ialah ini semua ialah fungsi-fungsi dalam Google Suite dan juga Microsoft Office 365. Yang atas ni Gmail, Calendar, ni apa Drive, ni Meet, Google Meet. Yang bawah ni untuk Microsoft Word, Excel. Kalau kenal ni W, Word lah kan. X, Excel, P, PowerPoint, F ni Form ataupun Google Form pun sama juga. Benda yang sama tapi dalam servis yang berlainan. T ni untuk Microsoft Team, E for Exchange ataupun kalender, dan O ni untuk Outlook, untuk email. Okey, Google. Okey, ni secara am untuk pengenalan berkenaan cloud offering. Okey, untuk Google, yang kita tahu sekarang Google Suite. Okey, Google Suite for Education, Google Suite for Business, Google Suite Enterprise dan sebagainya. Tapi Google Suite ni nama asal dia sebenarnya Google Apps yang dilancarkan pada tahun 2006. Lamalah, 2006. Kemudian dia tukar nama, tahun 2016 tukar nama jadi Google Suite. Dia rebranding. Biasalah bila rebranding ni dia akan ada penukaran dari segi term, condition dan sebagainya. Dan kemudian akhir sekali dia tukar nama sekali lagi kepada Google Workspace. Okey, pada tahun lepas, bulan 10, bulan Oktober, dia rename jadi Google Workspace. Dan antara perkara pertama yang bila dia tukar ni, dia tukar benda lain tapi belum ada kaitan dengan Google Workspace lah. Yang dia tukar ialah Google Photo. Yang mana selama ni kalau katakan ada user-user yang boleh upload foto daripada handset, daripada telefon bimbit kan, upload foto direct kepada Google Drive. Okey, start tahun ni, tak salah bulan Jun ataupun bulan Julai, dia akan limitkan kepada ada limited lah. Instead of unlimited selama ni yang diwar-warkan sejak dilancarkan lah. Dan Google Workspace juga baru-baru ni ada juga penukaran dari segi polisinya, yang dulu dibanggakan dengan unlimited workspace, unlimited space dan sebagainya, dah sampai masa dia akan jadi limited space. Dan nak unlimited boleh dan berbayar lah. Okey. Google Workspace. Then yang kedua ialah Microsoft 365. Okey, ini kita punya objektif hari ni lah, Microsoft 365. Oh, untuk Google Workspace tu, walaupun dia dah rename, tapi kita semua senang kata Google Suite kan. Google Suite tu is Google Workspace lah. So bila akan datang, bila dalam meeting ke apa, bila menyebutkan berkenaan fungsi-fungsi ni, kita sebutlah Google Workspace. So maka nampaklah kita ni up to date sikit. Up to date dengan perkembangan dan penukaran rebranding dan sebagainya, sebab dia baru berlaku tahun 2020. Okey, tapi bendanya sama, ialah Google Suite. Yang kedua, Microsoft 365. Okey, kenapa nama Microsoft 365? Yang kita tahu Office 365 kan? Office 365, Office 365. Okey. Kalau Office ni pula,
dia dilancarkan pada tahun 2011 bulan Jun dengan nama Office 365. Okey. Dan dia punya apa nama yang ditawarkan dalam Office 365 ialah benda-benda yang sama je lah. Word, Excel, PowerPoint, Teams, email dan sebagainya. Yes. Tapi pada tahun pada tahun lepas juga, pada bulan April, Microsoft rebrand daripada Office 365 kepada Microsoft 365. Maknanya kalau kita tengokkan dari segi penukaran nama tu, bila kata Office tu dia mungkin limited lah kepada penggunaan productivity application, Word, Excel dan sebagainya. Tapi bila dia rebrandkan jadi Microsoft tu, dia punya scope lagi besar. Jadi dimasukkan Teams dan juga kalau siapa pernah guna Skype kan, Skype. Okay, Skype macam sekarang ni, Skype masih wujud. Maknanya Skype for personal use, untuk penggunaan peribadi masih wujud. Tapi bila katakan kita nak gunakan untuk enterprise ataupun penggunaan dalam organisasi macam universiti dan sebagainya, dia akan promotekan penggunaan Microsoft Teams. So maknanya dalam Microsoft Teams tu bila mesyuarat tu, maknanya yang kita gunakan tu ialah macam platform Skype sebenarnya. Cuma dia tak nak panggil Skype, dia panggil Teams sebab Teams lebih, dia punya fungsi tu lebih menyeluruh lah. Dalam tu ada notice board, dalam tu ada boleh kongsi file, share file dan juga integrate dengan kalender, email dan banyak lagi lah. Dia nak macam one stop center lah Microsoft Teams tu untuk penggunaan organisasi. Okay, yang ketiga, ekosistem dan nature. Okay, di sini saya nak terangkan sikit berkenaan Google dan Microsoft ni. Ada perbezaan walaupun dua-dua menyediakan perkhidmatan cloud untuk user, tapi asalnya berlainan. Contohnya macam Google, masa bermula dengan Google Apps, dia membangunkan semua aplikasi ni daripada kosong dengan mentaliti semua di web. Maknanya bila mula-mula dia cipta Gmail, dia punya kalender, Drive, semuanya terus ke web. Tapi kalau katakan berlainan dengan Microsoft kalau sebab dia lagi lama kan, dia tahun 75. Okey. Jadi masa Microsoft bangunkan Office 365 ni, Microsoft banyak aplikasi dia, contoh macam email dan kalender, dia panggil Exchange. Exchange ni semua on premise. Maknanya dalam organisasi ada server sendiri, kita install Microsoft Exchange server. Sama juga macam SharePoint, semua dalaman. Maknanya semua on premise. Tapi bila dia lancarkan Office 365, dia nak ke web. Bila nak ke web tu maksudnya ada transition dari segi macam mana software yang daripada Office nak bawa ke cloud. Jadi kat situ direction yang berlainan lah. Berbanding dengan Google. Google memang start terus web. Sebab tu bila kita menilai penggunaan contohnya Google dengan Microsoft, Google lagi senang, lebih mudah lah. Sebab asas-asas kita tengok dia first time pun dah dalam web. Jadi kita tak rasa macam pelik. Tapi bila Microsoft, kalau kata siapa yang pernah gunakan Exchange dan sebagainya, daripada on-premise dia pergi ke cloud, dia ada macam culture shock lah. Dan juga dari segi complexity penggunaan. Okey, bila rata-rata kita survey pengguna, even saya pun sama juga, bila kita nak gunakan apps yang dekat Google ni lebih mudah. Dia lebih smooth, seamless dan sebagainya berbanding dengan Microsoft. Tapi dari segi hala tuju dan penggunaan, Microsoft ni lebih dekat di hati sebab kita punya dari segi penggunaan dokumentasi, kita nak buat spreadsheet dan sebagainya, kita lebih kepada Word, Excel dan PowerPoint. Walaupun Google support juga file-file yang demikian, tapi kadang ada certain masa dia punya compatibility tu ada lari sikit. Walaupun katakan kalau katakan normal Word, katakan kita buat surat. Okey, buat surat
Kalau kata buat dalam Word dan buka dalam Google Drive ataupun Google punya environment. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Dia tak ada masalah. Maknanya kalau simple dokumen boleh, tapi bila dokumen tu ada pelik-pelik sikit, ada buat footer, header sebagainya, mungkin lari. Sama juga macam Excel. Excel lagi bermacam fungsi kan, contoh ada function, siapa yang pernah guna function lah. Guna function, ada makro dan sebagainya. Ada. Jadi feature-feature tu kalau kita ada, kita mungkin tak boleh buka dokumen Excel tu dekat Google. Mungkin ada masalah compatibility lah. Tapi dari segi penggunaan, contohnya kalau you buat presentation guna Google punya apa nama slide dia punya bila you buka dekat web lagi cantik compare to Office 365. Itu perbezaan dia lah. Okey. Jadi kalau kata ada yang tanya, kalau katalah kita disuruh pilih Google ke Microsoft, ini boleh jadi perdebatan ni boleh jadi sampai 3 hari 3 malam tak habis. Sebab Google paling senang. Bukan paling senang sebab semua orang boleh kata almost 90% ataupun 90% pengguna semua banyak guna Google. Bila search pun dia kata Google, bukan dia kata search, dia kata Google. Maknanya perkataan Google tu dah melekat di hati dah. Kan? Jadi maknanya Google lebih senang digunakan dan siapa yang guna telefon bimbit mostly semua Android dan memanglah Google punya juga. Kan? Tapi bila kata uh, in term of penggunaan dalam organisasi, bila nak buat documentation dan sebagainya, sebenarnya lebih mudah kita gunakan Word ataupun aplikasi yang daripada Microsoft lah. Untuk UTHM, sebab kita tak nak gaduh, kita ambil sekali dua-dua. So Google pun pakai, Microsoft pun pakai. Tapi Google ni asalnya dia punya penggunaan lebih kepada bila kita migrate Zimbra kita lah. Email server kita dalam Zimbra dan kita berpindah ke Google disebabkan masalah kuota dan sebagainya, space dan sebagainya, maka kita migrate ke Google pada tahun akhir tahun 2019 dan kita ada transition selama 3 bulan. Mana kita pindahkan email pengguna yang belum pindah kan. Kita pindahkan ambil 3 bulan lah daripada Januari hingga Mac. Begitulah. Ambil masa yang lama untuk pindah sebab email yang sedia ada di Zimbra pun dah cukup banyak lah untuk kita pindah ke Google. Okay. Then untuk Microsoft pula kita start guna Microsoft 365 ataupun Office 365 ni pada bulan Julai 2019 tak salah saya. Dan fokus utama Office 365 pada masa tu ialah untuk simpan file pribadi yang bukan sulit lah. Bila sulit kita akan suggest simpan di dalam server kita. Masa tu kita ada MyLocker, MyLocker dah tak ada dah. Kita gantikan dengan cloud.uthm. So maknanya siapa yang ada dokumen yang sulit yang rasa tak selamat untuk disimpan di cloud, boleh simpan di cloud.uthm dengan kapasiti dengan kuota tak salah saya 1 giga buat masa ni lah. So kalau tanya ada tak yang guna? Ada. Kalau tak salah saya perundangan guna sebab ada dokumen-dokumen sulit kan, maka perlu disimpan on premise ataupun dalam bangunan lah instead of di cloud. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Boleh guna chat di bahagian kiri ataupun boleh terus tanya dengan gunakan mikrofon lah. Tak ada Okay, ada sekejap. Ada sekejap. Boleh tanya? Tanya. Sila. Saya nak tanya pasal apa ni Office 365 ni kan. Dia ada software-software yang ni tak, yang kena bayar tak? Contoh macam Office dia version lain ke daripada yang public ni ke atau macam mana? Itu soalan saya. Okay. Untuk Office, license yang kita dapat ialah license A1+.
Jadi LA1 Plus ni membolehkan kita dapat satu version Office lah. Macam dulu ada Office 2003, 2010, 2016 yang baru dan 2019 akan datang. Okey. Yang kita ada tak salah saya 2016 ataupun 2016. Itu yang daripada inventory lah. Itu kita boleh install ataupun kita boleh gunakan installation Office yang daripada Office 365 sendiri. Maknanya setiap user dibekalkan dengan 5 lesen untuk install dekat mana-mana. Boleh install daripada PC ataupun Mac ataupun tab kalau ada, saya rasa support sebanyak 5 lesen. Jadi version yang control version ni ialah Microsoft sendiri. So maknanya bila ada update dia akan update automatic dan tapi terhad pada 5 lesen je lah untuk setiap orang. Okey, kalau kata dari segi support untuk sebab Office yang dibekalkan ni kita boleh edit juga dokumen yang kita simpan dekat dalam OneDrive tu dalam secara lokal. Maknanya kalau saya gunakan Word, saya buka Word dalam ni, saya boleh edit file yang dekat OneDrive tu. Dan dia punya bila kita update, user lain pun boleh nampak juga kita punya update tu. Itu dia punya cantik dia kat situ lah. Untuk Office yang kita ada, Office 2016 tu, boleh juga. Saya tak pasti sekarang tapi sebelum ni kalau kita nak bagi user lain nampak apa update yang kita buat, kita kena tekan macam refresh. Dan dia akan push balik kita punya changes tu kepada cloud. Dia ada macam dua kerja tu lah. Tapi maknanya kebaikannya ialah sama ada Office yang 2016 ataupun yang dibekalkan oleh Microsoft ni, dua-dua kita boleh gunakan di lokal pada PC dan Mac dan sebagainya. Jawab Cik Adi. Okey. Baik. Saya satu lagi saya nak tanya. Macam Office ni kan, dia ada software special kan? Contoh macam project, apa-apa semua tu included ke dalam yang ni, yang dalam UTHM punya package ni? Okey. Microsoft Project, saya tak adalah dia punya tu. Tapi Microsoft Project memang tak ada dalam kita punya package. Microsoft Project, tak salah saya, lesen tu kita boleh beli, tapi kita boleh apply dalam dalam environment kita lah. Contohnya macam business intelligence ataupun dashboard yang digunakan oleh Encik Azamuddin. Maknanya kita beli lesen katakan let's say 100 dan kita berassign lesen tu kepada user mana yang kita nak. Yang itu rasanya kita boleh buat. Kalau katakan Microsoft Project, mungkin kena beli lesen Microsoft Project tu then apply pada environment kita dan kita boleh pilih kita nak bagi lesen daripada siapa. Cuma dari segi penggunaan tu saya tak pasti lah macam mana. Sebab kadang contoh macam VCO, VCO kan. VCO tak salah ada juga VCO yang online, tapi yang kita ada yang package kita tak ada VCO tu. Cuma mungkin ada VCO viewer saja. Cik Akbar, Visio dengan projek ada dalam timeline Microsoft untuk masukkan tapi belum siap lagi. Okey, tak apa. Cerita yang belum siap kita jangan cerita lagi. Okey, boleh Cik Adi. Terima kasih input daripada Cik Noman tu. Sebab apa, kadang-kadang kita ni software-software macam ini, user ni mengharapkan macam benda tu dalam package ke tidak kan. Orang kata benda tu kena enable mana-mana ke kan. Benda tu kan kadang-kadang ikut apa orang kata package yang kita di subscribe ke apa kan. Itu yang orang kata biasa user tanyalah. Okey. Maknanya kalau katakan nak lebih terperinci, rasa saya ada sebenarnya dekat support Microsoft kita boleh tengok kalau katakan lesen kita ni apa je kita layak terdapat. Dan macam kita contoh macam Office, Word, Excel tu memang public lah semua dapat, tapi bila benda-benda yang spesifik contoh Microsoft Project, dashboard yang mana penggunaan dia tu very unique kan. Apa lagi? Ada beberapa lagi. Maknanya benda tu selalunya memang kena belilah lesennya. Siapa? Saya nak tanya satu lagi Microsoft Teams ni, tak salah saya dia ada soft phone ni. Soft telephone. Soft phone. Okey. Ada macam mana? Kita subscribe ke, kena bayar ke, ataupun package yang kita ada kat UTHM ni boleh pakai? Yang tu tak pasti. Tapi kalau katakan contoh macam Google ke Zoom ke,
ada juga benda tu, maknanya kalau katakan you buat Meet dan katakan user tu tak boleh dengar, maka dia akan gunakan telefon. Boleh, tapi benda tu mostly implementation dia dekat US je. Kalau tak salah saya lah. Boleh tengok lagi. Cik Akbar. Ya, Cik Syaril. Nak tanya sikit lah, ada masa sekali tak boleh terangkan tentang penggunaan, contoh kita guna yang Microsoft punya produk, banyak tempatnya, OneDrive kita boleh buka, dekat SharePoint kita boleh buka, satu lagi kat Teams. Kadang-kadang benda tu sangat menyeluruhkan lah. Boleh diterangkan best practice-nya tak dalam seperti ni? Baik. Terima kasih atas soalan tersebut. Itu kita akan masuk masa demo nanti. Dalam beberapa minit saja lagi. Okey, saya tunggu. Okey. Boleh saya sambung Ada soalan lagi? Kalau ada, tinggalkan kat bahagian chat pun tak apa. Nanti kita boleh jawab. Kita boleh bundlekan sekali ke. Kadang mungkin soalan sama kan. Okey. Ni slide yang ke-1, kedua. Ni kedua sih. Ketiga, keempat termasuk terima kasih. Ni dah terima kasih dah pun. Macam sikit sangat. Betul lah tu je 3 je. Nampak tak banyak pun slide aku. Ini kalau inilah cubaan terbaik saya untuk buat perkataan Q&A menggunakan ikon-ikon yang ada daripada semua aplikasi yang ada. Yang sebelah kanan, sebelah kiri ialah Google dan sebelah kanan ialah Microsoft. So kalau tengok tu banyak sebenarnya. Kalau katakan nak harapkan satu orang admin untuk faham semua fungsinya, rasa saya boleh pengsan. Sebenarnya terlalu banyak. Dan kita tak cerita lagi berkenaan dengan dia boleh interrelate dengan aplikasi yang lain, aplikasi yang third party ada juga boleh buat. Contohnya macam Microsoft tu ada satu cerita nama Flow tak selesai. Penggunaan dia lebih kepada automation lah. Contoh katakan email masuk, nak buat apa dengan email ni? Katakan tajuk dia bantuan nanti bantuan apa pula? Dia punya detail sampai tahap tu. Tapi maknanya benda tu memerlukan kajian dah dan juga pembacaan yang sangat banyak. Maknanya kalau katakan, sebab tu kalau tanya siapa admin office ni, tak siapa nak ngaku sebab banyak sangat, susah ni. Banyak komponen yang kita nak kena belajar. Jadi saya nak menyeru juga lah kalau kata ada kawan-kawan yang berminat, bukan jadi admin lah, tapi maksudnya ada dalam banyak komponen ni, pilihlah satu. Kalau katakan seorang nak tengok bahagian Google Form je, ataupun seorang nak tengok pasal Microsoft Form saja. Jadi maknanya kita boleh pull balik knowledge kita semua tu supaya dia punya penggunaan tu lebih efektif lah, instead of kalau kata buka Office 365 cuma buka PowerPoint, Word, Excel, Exchange, Team paling canggih pun. Kalau kata buka Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google slide, itu dia, Google Form kan. Padahal banyak lagi. Contohnya macam Microsoft ada satu nama, Yammer. Tak apa-apa tak Yammer. Ada Yammer, ada Delph. Banyak sangat. Jadi maknanya kalau kata nak harap admin untuk master semua ni, saya rasa dia tak boleh buat kerja lain lah. Buat kerja lain saya rasa tak cukup masa tak. Terlalu banyak. Saya rasa setiap satu offering, contohnya macam Google ataupun Microsoft ni ada lebih 30 komponen. Setiap satu. Itu yang official. Tak termasuk dengan yang dia boleh link dengan third application, third party application dan sebagainya. Terlalu banyak lah. Okay, contoh macam yang tengah-tengah ni, ini Microsoft Access. Dia juga Microsoft Access. Tapi ni rasanya memerlukan lesen yang berlainan lah. Yammer yang atas ni, Yammer ni kata saya macam sort of macam Messenger. Messenger. Tapi itulah cuma Microsoft ni, dia punya solution dia lebih kepada tertutup. Sebab tu bila kita nak buat kelas kan, nak buat kelas untuk student dan sebagainya, sebab student dalam satu grup admin yang berlainan. Jadi bila dia nak join tu, kita ada masalah. So benda-benda tu kita tengah carilah solution dan hampir jumpalah. So kita tengoklah macam ni. Sam akan datang, dari segi penggunaan tu kita harap boleh bantulah academician dan sebagainya untuk melicinkan proses PMP. Okey, ni Q&A, ni slide saya yang terakhir ni. Kalau ada soalan, soalan sebelum kita masuk demo.
private window. Okay. Kalau tak ada, saya teruskan dengan penggunaan Microsoft Office 365. Okay, sila. Okay, yang pertama sekali, sekejap, saya minta break 30 saat. Okay, kering tekak. Okay, baik. Okay, sekarang penggunaan Office 365 ataupun Microsoft 365. Okay, nak modern, Microsoft 365. Nak semua orang tahu, Office 365. Tapi benda yang sama lah sebenarnya. Okay, untuk login. Mula-mula sekali, sama ada you boleh login dekat office.com. Tapi bagi saya yang senang ialah dekat ni, login.microsoftonline.com. Ini paling senang sebab dia takkan sesat mana-mana. Sebabnya contohnya kalau dekat office.com tu ada setengah-setengah sahabat kita dia ada 2 akaun. Dia pernah apply akaun private menggunakan email UTM. Dia ada juga akaun satu lagi yang kita buatkan. Jadi dia bergaduh dua tu. Contoh siapa nama itu Saya rasa Azrin kot. Azrin ke siapa. Bila login, katakan nama dia azrin@uthm.com, dia tanya, you punya ni sebenarnya akaun private ke akaun business? Dia dah, kadang-kadang kita dah jadi kelabah kan. Kalau kita faham lah, dia ada dua entiti yang berbeza. Tapi kalau kata nak mudah, kita pergi ke login.microsoftonline.com. Okay, yang ni saya gunakan in private mode, maksudnya dia tak simpan cookie dan sebagainya. Maknanya yang saya tunjuk ni ialah apa yang user mula-mula akan nampak bila dia mula-mula login. Okay, jadi untuk login, katakan saya gunakan user test. Okay, dan masukkan password. Okay, ni sini ada pilihan state sign in. Kalau katakan PC ni ialah PC anda sendiri atau PC di rumah sebagainya, boleh guna state sign in, yes. Tapi kalau katakan buka dekat contohnya katakan lab ataupun tempat-tempat yang kurang secure dan sebagainya dan kita tak nak save kita punya login credential tu, kita ambil no. Kalau saya suka ambil no lah. Okay, so ini ialah dia pun masih tak diname lagi nampak ni, Office 365. Padahal sekarang dia dah bagi nama Microsoft 365. Okay. So maknanya orang lebih senang kenal lagi Office 365. Okay, jadi kalau tuan-tuan tengok sebelah kiri ni, ada Word, Excel, ni benda common lah ni. Ada Outlook, OneDrive, OneDrive untuk simpan file. Ni OneNote. OneNote ni macam notepad ataupun buku nota lah. Jadi penggunaan dia lebih promosikan penggunaan OneNote ni dalam kelas dan sebagainya lah. Bawah lagi SharePoint. Ni saya kata SharePoint tadi. Ni Microsoft Teams yang sekarang penggunaannya meningkat mendadak-dadak ni. Start daripada tahun lepas. Lagi Sway, 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 bukan SUSUE, bukan kan. Yang Sway ni SWAY, Sway. Sway ni dia kalau tak salah saya dia punya penggunaan dia hampir sama dengan PowerPoint. Tapi dia extend sikit. Dia ada link dan sebagainya lah. Dan bawah sekali form. Form ni kalau siapa pernah Google Form, so Microsoft ada juga, dia panggil Microsoft Forms. Ini muka depan Office 365. Okay, jadi good morning. Ini file-file yang recent ataupun yang terakhir kita pernah buka. Ini pin, maksudnya yang kita nak letak selalu, katakan diary harian kerja kan. Sebelum end of the day, you note apa yang diletakkan. So you boleh letak satu file kat sini untuk kita letakkan report harian kalau ada lah. Ataupun dulu kita guna Ramsys kan. Ramsys lah, saya panggil Dimas, tapi Ramsys lah banyak guna pada saya tu. Okay, kemudian shared with me. Shared with me ni maksudnya apa file yang orang lain share pada kita. Macam ni saya ada satu file Zimbra to Gmail yang share Muhammad Akbar kepada user. Saya sekarang ni user test ataupun nama dia Fulan 1. Discover
Yang ni saya jarang pakai, tapi yang lebih kepada ni lah Share With Me, recent pin pun saya jarang pakai. Okay. Kalau nak tengok, apa lagi yang dibagi ni dekat dalam Office 365 ni. Inilah dia. Sikit je kan. Nampak. Saya kata ada lebih 30. Lebih 30. Ni kalender notebook tadi dah beritahu Delft ni. Tapi sejak satu ni ada punya penerangan arm dia adalah. Guna dengan tak guna je. Ada Kaizala ni simple and secure mobile chat. To accept list, OneDrive. OneDrive ni kita selalu pakai lah. PowerPoint okey, faham. Planner ni task ini pun saya pun tak nak pakai. Ada Power App, Power Automate. Semua power tapi kita yang tak power. Sebab tak tahu nak pakai. Ni projek tadi yang Cik Adi kata ni, projek ada. Tapi mana untuk kita tak ada lagi lesen Microsoft Project. Tak ada dalam offering kita. Then PowerPoint Stream ni kalau katakan kita gunakan Microsoft Team kan, Team Meet tu dia punya limit ialah 250 untuk Office, dan untuk Google 100 rasa saya, kecuali berbayar boleh dapat sampai 250 sama juga. Tapi bila katakan kontes yang datang tu lebih daripada 100 orang ataupun 250, dan katakan kita punya distribution of content tu lebih kepada satu harga, kita gunakan Stream. Then to do video, Stream punya video macam sama pula kan, share video of class hampir sama. Tapi tu kita belum tak explore lagi benda-benda ni. Dan ada whiteboard. Okay, whiteboard ni guna dia nanti dalam, saya rasa dalam Microsoft Teams boleh pakai. Maknanya virtual whiteboard, mana semua orang boleh conteng untuk bagikan idea yang sama. Okay, Word, Yammer ni pun sama juga tadi, connect Google, sort of macam messaging juga. So all app, banyak lah sebenarnya. Maknanya kalau kata ada yang kalau katakan nak membantu ataupun saya harap jugalah kalau ada setiap orang boleh ambil satu app lah. Kalau katakan kita ada hampir 100 orang kan. Okay, seorang ambil satu app kan. Dalam Microsoft ada berpuluh ni, dalam Google pun ada berpuluh juga. Kalau ambil seorang satu, seorang masa satu, jadi kita boleh buat perkongsian sepanjang tahun, tak habis-habis. Seorang satu app je. Sebab dia punya banyak ada tu app yang ada dalam Office ni. Ya betul, Cik Abah betul. Okey, jadi apa lagi yang kita selalu pakai? Okey, yang kedua saya tunjukkan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni untuk pengetahuan, kalau katakan untuk PMP banyak dah guna, lecturer banyak dah guna dalam Microsoft Teams ni. Disebabkan dia punya limitation orang yang datang tu boleh lebih daripada 250, boleh lebih daripada 100 orang. Sebab Google hanya support 100 dan Microsoft Teams support 250. Jadi ramai yang beralih untuk student dia mungkin lebih daripada 100 dia gunakan Microsoft Teams. Macam ni tak nampak Okey. Microsoft Teams, okey, buat masa ni untuk user saya ni saya tak ada mana-mana team. So kalau katakan untuk kali pertama saya boleh buat team. Okey, dan dia ada 4 kategori. So kat mana detail ni semua kalau cari dekat support Microsoft ada. Apa gunanya kelas, apa gunanya professional learning, community, guna staff, apa other. Tapi untuk case ni kita akan ambil staff. Okay, kita namakan apa nama team kita ni? Katakan pusat teknologi maklumat. Okay. Dan private only team owner can add members. Okay. Untuk setiap team ni kita boleh buat sama ada team tu ialah private. Bila private maknanya yang create team ni dia yang boleh tambah member. Macam sekarang sekali buat private. Contoh. Okay. Dan sini tambahlah. Saya tambahlah nama saya sendiri.
Okay, add. Saya add. Then close. Okay. So bila dalam penggunaan ni katakan bila Office ni Teams ni detect kita ni macam tak pernah guna lagi Microsoft Teams, dia akan keluar lah ni. Ini dia panggil tips lah. Ya. Dia bagi tips penggunaan ni dan sebagainya. So along the way kalau ada feature-feature baru nanti dia akan highlight, dia keluar macam bubble info lah, bubble message. Dia beritahu okey penggunaan ni guna ni dan sebagainya. Okey, so sekarang saya ada satu grup nama Pusat Terjun Maklumat. Okey. Jadi dalam ni ada post maksudnya kalau katakan dalam ni ada ramai ahli. Tambah ahli, saya tambah ahli lain lah. Manage team. Okay. Untuk tambah ahli, kita boleh ambil manage team dan add team. Add member. Katakan saya tambah team saya lah. Aman. Okay. So dah ada 2 member. Saya dengan Ahmad Tanuri. Dismiss. So bila secara amnya bila kita buat satu team, kita akan ada satu dipanggil channel. Channel yang semua akan dapat ialah general. General maksudnya siapa yang ada dalam katakan ni dalam team Pusat Terjun Maklumat, dia apa yang ada dalam general ni dia akan dapat nampak semua yang ada dalam general, channel general. Tapi dia boleh buat juga dalam Teams, boleh buat juga dipanggil channel yang add channel. Okey, add channel ni maksudnya bila kita add channel saya bagi nama kasi private add. Okay, ada satu lagi channel. Ada general, ada private. Jadi ahli-ahli yang dalam apa? Katakan contoh Pusat Terjun Maklumat ada dalam berapa orang? 1 orang, lebih kurang kan? Okey, 90 ataupun 100 orang. Contoh kalau katakan Pusat Terjun Maklumat ni, Pusat Terjun Maklumat ni, tim dia yang buatnya katakan Encik Latif lah. Maka Encik Latif tambahlah semua ahli-ahli yang di dalam Pusat Terjun Maklumat. Bila dia tambah, semua akan nampak dekat general. Jadi bila katakan Encik Latif nak kongsikan objek yang baru, kongsi objek yang baru kan, ada unit baru dan sebagainya, pecah-pecahan tu, dia boleh kongsi JBCO tu dalam ni, dalam general ni, dekat bahagian file ni boleh berkongsi kat sini. Dan private group ni, private channel ni pula ialah katakan unit-unit yang berlainan. Kalau katakan contoh bahagian info, bahagian infra ataupun kecil lagi unit pusat data, unit bangunan aplikasi, unit penyelenggaraan aplikasi, unit selenggara dan sebagainya kan. Maknanya bila Encik Latif buat channel-channel tu, orang yang dalam channel tu je akan nampak apa konten yang dalam tu. Maknanya maklumat tu terperingkat lah. Umpama macam maklumat terperingkat, siapa yang dalam channel tu saja boleh nampak. Kalau saya boleh bagikan, saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh yang memang yang saya punyalah. Okey, ini tim saya. So ada yang rasmi lah, yang rasmi sebenarnya ni. Yang rasmi ni UKICTPD, yang ni unit saya lah. Unit saya, then ada grup permohonan bajet, dia banyak, nampak sini ada banyak grup. Ada grup SMS, ada grup PM server, ada grup bajet DE dan sebagainya. So macam saya, unit saya aktif dekat sini lah. Ada apa? Ni Nolia Muhyiddin ada share ni jadual kerja. Dalam file, dalam file. Okay, file-file yang dalam ni, siapa yang boleh nampak ialah ahli kepada tim tu saja. Contohnya macam ni, tim saya ni ada manage channel. Tak nampak pula. Sini manage team. Okay. So dalam ni membernya inilah, tak ramai lah. Dalam 10 orang ni tu kan. Tak sampai 10 orang pun. Inilah yang nak jaga Office 365, inilah yang nak jaga Google, inilah yang nak jaga database, semua yang inilah. Seramai inilah orangnya.
Jadi bila tengok ni, okey, jadi file yang kita share dalam ni ialah ahli-ahli dalam ni saja nampak. So ada banyaklah, maknanya dari segi kami di unit pembangunan di pusat data dan juga bersama ICT dah lama jugalah guna ni, since tahun lepas, tahun kemarin lah kan, tahun 2019. Dan staff notebook ni kita jarang pakai, meeting notes pun jarang pakai, tapi lebih kepada file lah. Bila file ni maksudnya bagusnya bila kita gunakan, kita simpan file dekat Teams. Contoh, kita boleh juga share kan, katakan saya buat satu folder dalam folder saya sendiri ataupun OneDrive saya dan saya share kepada team. Boleh juga kita buat macam itu. Tapi keburukannya ialah katakan saya berhenti. Ataupun saya delete lah file tu kan, sebab kuota nak penuh dan sebagainya kan. Jadi yang terkesan ialah satu tip tu lah kan. Jadi sebaiknya kita letakkan file-file yang boleh dikongsi bersama tu letak dalam team. Okey, ada soalan? Macam senyap je ni. Senyap faham bagus, senyap tak faham kena tanya lah. Ada apa-apa soalan? Cik Akbar. Yup. Kalau dekat dalam Teams ni, kita nak, kan kita simpan data sebenarnya, kita punya file semua kat OneDrive. Betul. Jadinya kalau misalnya kata kita nak share kat team ni, kita kena upload semula ke ataupun kita share je OneDrive kita kat dalam team ni? Okey. Ni siapa? Puan Rizal Dia saya. Oh, okey. Patutlah macam familiar. Okey, baik. Okey, ini tips secara am Maknanya kalau katakan kita nak lebih detail kepada ni, mungkin kita akan buat sesi lain kot. Sebab tim ni kalau kata nak cerita pun panjang juga ni, ada banyak. Ada chat, ada assignment, ada calendar, ada macam-macam benda ni. Betul, macam-macam. Okey. Jadi untuk macam sama macam tajuk asal tadi, kita cakap pasal OneDrive. Okey, sekarang saya buka OneDrive alamak. Ini OneDrive. Okey, faham. Okay. Ini OneDrive user test. So maka dia punya file tu tak meriah lah kan. Share dia pun. Okey. Saya bagi tahu secara am dulu. Okey, OneDrive kalau kata nak access OneDrive daripada mana, daripada muka depan dia tu, Office tu, boleh terus ambil OneDrive. So dia akan buka satu tab baru. Dia akan buat ataupun aplikasi lain, nama dia OneDrive lah. Kalau kata Google, kita panggil Google Drive. Dia ada interface sendiri, so macam Office sama juga. So my file ni ialah file kita lah, file personal. So dalam ni guna dia, kita boleh share file ni untuk orang lain ataupun kegunaan sendiri lah. Lepas tu kalau katakan nak tengok detail untuk setiap file ni, contoh katakan ni file read me first ni. Okey, sebelah kanan ni dia akan sebelah kanan tu. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Saya pilih file ni read me first tu. Lepas tu saya tekan I dekat sebelah kanan atas ni. Okey, dia akan bagi detail. Okey, file ni bila dibuat, size ni berapa. Lepas tu kalau katakan file ni pernah diedit, dia akan tunjukkan edit, siapa yang edit, bila dia edit. Dan kalau kata kita pernah share, dia akan tunjuk juga. Contohnya manage share, manage access. Ini manage access mana siapa yang kita pernah share. Macam ni saya tak pernah share lagi. So sharing ni kena jaga-jagalah. Sebab kita kalau katakan dokumen tu dokumen manual biasa tak ada masalah. Tapi kalau katakan dokumen tu dokumen yang sulit dan sebagainya, contoh katakan macam kalau macam academician mungkin kertas soalan kan. Jangan sampai tershare sampai satu organisasi lah. Lebih-lebih lagi akan datang kita akan gabungkan kita punya domain ni, kita gabungkan dengan student. So kalau katakan hati-hati dah part tu. So maknanya kalau katakan ada soalan, part yang share ni memang kena ambil berat betul. Sebab kita boleh share privately kepada satu orang tu yang kita setkan. Contohnya saya buat manage access. Okay. Kita boleh specify people you can edit. People you specify can edit. Maknanya siapa yang ada link ni boleh edit.
Okay, ni saya saya pernah sharekan. Saya sharekan pada diri saya. Ni setiap satu share dia lah. Maknanya kalau katakan ada satu lagi, dia ada banyak share. Ni satu yang ni, satu lagi kepada siapa kita nak share tu ada. Share selected. Dekat 3 titik tu. Okay, people in UTShare. Maknanya siapa yang ada link ni, semua orang boleh tengok. Anyone with link, kalau link ni private, kita bagi link ni pada user tu je boleh tengok. Ataupun siapa yang dapat dia tu lah. Kalau people in UTShare ni, maknanya siapa dia boleh search. Maksud saya possibility boleh search. So, maknanya siapa-siapa boleh search file yang memang publicly shared dalam organisasi ni. So, dia akan nampak lah. People with existing access, contoh macam team tadi. Okay, siapa yang dalam team tu, bila kita klik people with existing access, dia boleh nampak. Specific people ni, spesifik lah. Maknanya kalau katakan saya nak share pada Encik Ahmad Tanuri, okay, Encik Ahmad Tanuri dia nampak. Dia kena login nama dia dan sebagainya, dan dia kena nampak. Dan allow editing ni, kalau kita nak berikan dia kebenaran untuk edit file yang itulah, file tersebut. Okay. Ini kosong kan, nampak kosong. Recycle bin ada juga, recycle bin untuk file bank yang kita delete. Apa lagi? Okay, ini yang kosong. Okay, kalau yang tak berapa nak kosong tu, okay. Okay, ini saya punya. Okay, ni so ada lah, banyak lah kan, sepah tu. Sampai dah tersusun lah. Okay, so ada my rent dan sebagainya. Daripada wedding, saya punya wedding ni. Tak apa, tak kisah. Okay. Okay, ini ialah personal file. Okay, so share. Kat sini belah kita ada share. Share with you maknanya apa file yang orang pernah share pada kita. Macam kes ni nampak Jatisa ni pernah, Tariq pernah sharekan. Saya pernah voice, Syarif Nazir pernah kongsi kepada saya. Bukan pernah dah, sedang kongsikan kepada saya. Sebab benda ni dia boleh, kalau dia revoke, ataupun kita panggil, kita tarik balik kebenaran sharing tu, mana kita nampak lah. Ni apa yang dikongsikan pada masa ni. So PTM upgrade ni ialah Teams, rasa saya Teams. So banyak lah. Okay. So shared by you ni, apa file yang kita share pada orang. Jadi kalau kata salah share tu kat sini lah tempatnya tengok. Shared by you ni, apa kita share. Macam ni saya banyak file personal lah. Office intro, Outlook sebagainya, ni yang kita share. So maknanya kalau kata tengok macam tiba-tiba kita share benda pelik tu, kita boleh remove macam ni lah. Katakan sini saya ambil manage access. Okay, kita boleh delete balik benda tu. Maknanya kita tarik balik lah ke kebenaran share tu. Okay, so berkenaan file yang kita share dalam Teams tadi kan, dalam Microsoft Teams tu, saya buka Teams. Okay. URL untuk buka Teams, teams.microsoft.com. Kalau tak ingat, boleh guna tadi yang login.microsoft online tu, dapat main page tu, terus dia buka Teams pun boleh juga. Okay. Contoh dalam ni, UK ICTPD ni, ni file-file dia. Okay. Cuma Teams ni, dia kalau katakan kita nak cari file, buka file tu, dia macam berat sikit. Sebab dia ada banyak benda, banyak komponen kan. Ada calendar, ada file, ada chat. Lepas tu boleh meet sini. Meet ni katakan kita nak buat meet on the spot. Kita guna ni lah, meet now. So kita boleh buat meeting on the spot masa tu juga. Dia tak ada URL macam Google. Google ada meet.google kan. Untuk Office tak ada. Office dia lebih sentrik kepada organisasi, maka dia bagi button ni lah, meet. Mana kena inform, mungkin kena WhatsApp ataupun mesej sebagainya. Okay, meeting sekarang. Okay, so orang klik meet ni, dan boleh buat meeting dalam ni. Okay, balik pada file. Okay, file dalam ni ada banyak folder. Okay, bersepah-sepah folder ni. Apa laporan jabatan sebagainya. Okay, kita ambil, kita take note satu dua benda. Okay, ni 2020 assessment, accuracy backup and restore, auditan, ada backup and recovery solution. Okay, semua ni kita boleh nampak dekat OneDrive. Kat sebelah kiri, nampak ni, ikon yang sama kan? Ikon benda ikon tu dah, warna hijau tu. Okay. Dekat OneDrive, nampak juga ikon hijau ni. UK ICTPD ialah nama Teams kita.
Lepas tu dalamnya ada dokumen, double klik. Okey. Okay, tengok. Okey, developer assessment, account backup, restore, auditan, backup. Ini ialah konten yang dalam team tadi tu. Nampak? Ini dan ini kontennya. So benda yang sama. So maknanya kalau katakan saya nak, kalau katakan arahannya ialah cuba edit file yang dekat dalam Teams tu, group apa, whatever, nama file apa. Okey, paling senang buka daripada OneDrive instead of daripada Team. Sebab OneDrive lebih cepat. Dan dia punya apa, nanti bila kita klik satu, kita buka satu file, NDA vendor. Contohlah kita buka NDA vendor kan. Tak rahsia, tak tulis kot. Okey. Ni mungkin laporan lah kot. Bila kita buka ni, dia terus buka apa, Excel yang dalam berlainan tab. Tapi kalau saya buka dekat sini, saya buka daripada Teams, dia macam serabut sikit lah sebab dia macam buka, dia buka Excel di dalam Teams. Jadi dia macam satu serabut, satu lagi dia jadi berat. So yang paling mudah kalau katakan kerja-kerja yang berkaitan dengan file dan sebagainya, guna terus daripada OneDrive. Okay. Tapi ada juga case, contoh dia dia ahli kepada sesuatu team. Contohnya macam ni lah, kita UK ICTPD. Tapi apa, ikon ni tak ada pun dalam OneDrive dia. Possible. Sebab benda tu kadang-kadang bila sebab benda ni akan appear automatic dalam senarai kita dekat OneDrive. Dengan syarat sebab algo dia ni yang control ialah Microsoft. Maknanya kalau katakan dia tengok user ni macam member kepada satu team dan aktif, baru benda ni akan keluar. Ataupun dia pernah edit file yang dalam ni, maka dia akan keluar. Jadi ada possibility tak keluar. Cuma dia punya tips yang Microsoft bagi ialah bila you add seseorang dalam satu team, untuk dia appear dalam OneDrive ni mungkin ambil masa mungkin 15 minit je lah. Dia kata dia akan automatic. Tapi ada masanya macam automatic, kecuali kita buka satu file kat sini, dalam vendor ni, contohnya saya edit sesuatu, nanti baru dia akan keluar kat sini. Baru keluar dekat OneDrive. Itulah. Tapi maknanya kalau dah lama guna tu, saya rasa mesti keluar je. So maknanya dari segi untuk access file-file yang dalam Teams tu, better dekat OneDrive. So kalau kata ada yang guna, kalau ada sahabat yang gunakan SharePoint, pun dia akan keluar dekat sini juga. Kalau kata tak cukup ni, jadi mungkin orang, ialah apa nama, katakan bos-bos kan, mungkin dia banyak team kan. Team ISO pun dia, team ni pun dia, yang unit dia jaga pun dah banyak kan. Mungkin kalau tak cukup, dia akan cut more libraries. More libraries ni akan nampak lebih banyak. Macam saya tak banyak lah, ada 3-4 yang betul-betul lah. Yang lain semua main je, semua test. Tapi yang memang pakai saban hari, saban bulan, saban minggu ialah dia lah UK ICTPD ni lah. Yang ni lebih kepada apa, macam ni permohonan bajet ni task lah. PM server pun task, FAQ ni pun task juga. Ni semua yang ni percubaan saya. Okay. Then view account. Oh, okay, lupa. Yang ni saya tertinggal. Sekejap Dokumen. Bukan. Sekejap. Okay. Benda ni patut saya beritahu lah. Tapi saya terlepas. Okay. Untuk yang katakan first time baru guna login, baru guna Office 365 ataupun belum pernah guna dan nak reset password, kalau staff boleh teruskan majukan soalan kepada pada Cik Ahmad Tanuri lah. Sepatutnya akaun semua dah ada, kecuali mungkin dia lupa password. Jadi bila first time kita login, ikut setup yang kita dah buat ialah kalau katakan user tu user kali pertama, dia akan tanyakan dua soalan. Untuk masukkan nombor telefon ataupun secondary email. Gunanya ialah untuk kita buat password recovery kalau katakan terlupa password kan. Jadi kalau katakan ada yang macam sayang takut nombor telefon dia nanti orang curi tu kan.
boleh guna secondary password. Kalau tak kisah boleh masuk nombor telefon. Tapi nombor telefon ni pun sebenarnya tak ada rahsianya ni, sebab once kita dah pakai telefon Android, Google dah tahu dah nombor telefon. Jadi rasanya nombor telefon macam tak ada rahsia sekarang. Kalau kata, tapi kalau ada yang memang very skeptical, paranoid dan sebagainya, boleh gunakan secondary email. Kalau tak tanya pada masa tu, kita boleh juga tukar ataupun tambah. Contohnya macam daripada Office tadi ni, saya pergi kepada sebelah kanan. Kalau kata ada gambar lah. Tak ada gambar, dia akan bagi kita punya short name. Saya ambil view account. View account, then security info. Security info. Update info. Okay. Sini ada method. So method yang kita dah setkan untuk ETHM ialah ada dua. Satu email, satu lagi telefon. Ini yang dia akan tanyalah masa mula-mula login. Authenticator app ni kita belum pakai lagi. Tapi rasa saya boleh digunakan juga. Tapi yang paling mudah ialah gunalah phone. Bila phone ni maksudnya bila katakan saya lupa password, bila login tu forgot password, nanti dia suruh masuk kita nombor telefon kita, nanti dia akan hantar satu SMS dan dia akan bagi kod, dan kod tu kita guna untuk login. Jadi kalau katakan siapa yang mungkin tak susah nak ingat password, mungkin selalu terlupa dan sebagainya, password banyak. Jadi saya sarankan gunakanlah untuk add method phone ni. Okay, ni kita masukkan negara, macam kita 60 kan, Malaysia 60. Okay, dan masukkan nombor telefon. Nanti dia akan bagikan satu kod untuk verify nombor dia adalah nombor yang betul. Lepas tu kita boleh terus gunakan waktu kita lupa password betul, waktu kita nak reset password nanti kalau terlupa. Okay, ini penting. Kemana kalau katakan ada juga staff-staff kita yang yang selalu terlupa tu, boleh bagilah tips yang ni. Jadi senang. Kalau katakan untuk secondary email, macam saya letakkan ni email private saya. Kalau katakan lupa password, kita boleh gunakan email. Dia akan bagi, mungkin dia akan letak, dia akan kosongkan setengah-setengah bahagian tu kita masukkan email penuh. Nanti dia akan hantar satu link untuk kita reset balik password kita. Mudah. So tak perlulah telefon helpdesk, telefon Cik Ahmad Tanuri dan sebagainya kan. Mudah. Untuk Google pun sama juga. Kita cuba juga masukkan nombor telefon, contoh macam student kita masukkan juga. Tapi cuma dari segi dia punya ketepatan data tu lah. Saya rasa 80% mungkin betul. Cuma kita kadang-kadang kita kena minta jugalah user verify. Betul tak nombor telefon ni kan? Kalau tak dia kena tukar. Okay, itu OneDrive. Okay, OneDrive macam sekarang saya tak ada ni kan. Tapi saya tadi macam tu user test ni. Saya ialah member kepada Pusat Maklumat. Tak ada lagi kan. So ni kalau katakan nanti bila saya tambah dalam tu, nanti mungkin dia akan keluar lah. Okay, saya buka team. Saya ahli kepada ni, tapi team tu saya tak nampak lagi. So mungkin saya cuba add file, tengok boleh tak. New Word document, contoh Word document. My test file. My test dot. Okay, bila ni dia akan buka dalam ni. Itu yang leceh tu. Yang tepi-tepi ni dia macam mengganggu lah. Kita punya view pun limited. This is a test. Then satunya bila cloud application ni, satu je yang nak kena biasakan diri. Jangan cari butang save. Memang takkan jumpa. Sebab dia automatic save. So bila dah siap tu, bila dah buat tu, dia memang terus save lah. Jangan risau, jangan gentar, semuanya dah save. Kecuali anda nak save as. Nak rename nombor file tu boleh save as. Tapi apa kita buat ni, terus bertukar. Tu ada kat sini. So kalau katakan dah siap, just tutup je. Dan saya buka OneDrive, keluar tak? Tak keluar juga. Itu saya test macam keluar. Tunggu certain time tidak akan update. Tapi bila kita
aktif dalam channel tu, nanti dia akan keluarkan pada sebelah kiri ni teams-teams yang kita dah join ataupun yang mana kita jadi member lah. Apa lagi office profile bukan. Okey. Ini saya nak bagi tahu. Okey. Tadi saya ada ceritakan pasal lesen yang kita dapat kan. Untuk setiap orang ataupun setiap user akan dapat 5 lesen. So, daripada sini. Office 365 app ni bukan. Ini terus install lah. Tapi kalau nak tengok kat sini. Sekali lagi daripada install Office ni, daripada main page yang kita login mula-mula tu, office.com tu, ambil install Office ni, drop down dia dan ambil other install option. Maka kita akan dapat ni my account. Okay, dalam ni ada install Office, view app and devices. View app and devices ni akan senaraikan kat mana kita pernah install. Dia akan letakkan kita punya PC ni dalam ni lah. Maknanya kalau ada 5, kalau salah satu lah. Dan apa yang termasuk dalam ni, bila kita install daripada sini, dia punya version dia ialah, kalau tak salah saya, Word. Okay, Word 365. Account. Tak version sini. Tak ada. Tak ada. Tapi saya boleh tengok version dia. Version dia hampir sama dengan version yang 2016. Cumanya version yang ni dia akan selalu update. Sebab ini yang link terus dengan cloud. Jadi apa yang ada dalam ni bila kita install dia memang terlalu senang. Klik, saya rasa dalam 2-3 klik je. Next je. Tak ada banyak next dah masuk tayar. License key pun tak payah. Dia tak perlukan license key, tetapi dia memerlukan username yang kita gunakan untuk login Office 365 ni. So, komponen-komponen yang ada dalam tu ialah Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, ni Note, OneNote. Ini access ni saya tak pasti, saya tak dapat lagi ni. Dia akan install tapi kita tak ada access, package kita tak ada. Ini apa saya tak pasti. Ini Outlook, ini Skype dan ini OneDrive. Sebab dia ada Skype for Business. Skype for Business ni sebenarnya kalau ikutkan Microsoft blog dia tengah transition daripada Skype ni, dia nak beralih semua kepada Microsoft Teams. So akan datang Skype ni pun dia nak padam juga sebenarnya. Dia nak kontrol satu tempat je dekat Teams. Untuk mudahkan tu. Subscription. Okay. Kalau nak tengok apa yang kita ada, apa untuk setiap user ni, apa dia dapat sebenarnya. Tengok dekat bahagian subscription. Okay, inilah yang kita dapat. Kalau ikutkan banyak lah. Tapi yang kita gunakan Skype masih lagi, Exchange lagi, Yammer, Sway, Office tu duduk mana tak ingat lah. Okay, tapi maksudnya, tapi yang secara amnya, apa yang ada dalam package kita ialah itulah, dari segi productivity app, Word, Excel, PowerPoint tu confirm dapat. Kita ada juga BI, tapi BI tu select people dapat. Itu yang assign rasanya Cik Azam. Lain daripada apa saya rasa tu je kot. Okay, ni untuk account. Okay, OneDrive. Okay, ada apa-apa soalan untuk OneDrive? Saya nak tanya, ada limit ni tak storage size? Okay, limit size Ya. Ya, 30 saat. Tekak kering. Okay, untuk OneDrive. Dari segi berapa kuota yang kita ada sebenarnya. Okay, kalau nak tahu pasal kuota, okay, sahabat-sahabat boleh tengok pada gear ni ataupun setting ni sebelah kanan atas tu. Okay, kalau kita klik bawah, okay, ini kalau katakan nak rupa lain-lain sikit lah, nak team kan, nak bentuk lain-lain kan.
Kalau kata-kata tak suka gelap sangat, dia ready untuk cerah sikit. Saya suka dark mode lah, tak sakit mata. Okay, untuk yang lain-lain tu tengok dekat OneDrive settings. Nampak tak OneDrive settings? Tak nampak. Kat mana kota tu kan? OneDrive. Kalau yang personal saya pernah tengok dia dekat all setting dan you nampak apa kota kita. Tapi tak apa. Untuk Office 365 yang kita belikan dalam package UTSM ni, setiap user dapat 1 terabyte. 1 terabyte untuk setiap user. Okay, besar juga tu. Sepatutnya besarlah. Kalau simpan dokumen rasa beribu-ribu kot. Tapi kalau simpan video mungkin tak tahu tinggal simpan apa video apa kan. Kalau kata video pelancaran ke benda tu mungkin limited jugalah. Tapi 1 terabyte tu besar. Boleh bayar ke tak nak extra lebih? Boleh bayar ke tidak? Kita belum tengok lagi part yang tu. Cuma buat masa ni yang kita tengok untuk Google lah. Sebab Google dari segi penggunaan lebih banyak daripada Office ni. Dan apa? Sebab user pun lebih familiar dengan Google, maka penggunaan kat Google tu banyak jugalah. Macam Google sekarang kita dah guna hampir 50 tera. Yang mana dalam masa setahun tu, daripada 2020 awal sampai akhir dan sampai sekarang bulan 3 ni, dan kita dah bawa email lama sebagainya, kita dah gunakan hampir 50 tera. Dan kalau untuk pengetahuan juga, Google baru-baru ni ada update polisi dia, yang mana pada tahun hadapan bulan Jun ataupun bulan Julai dia akan limitkan untuk setiap domain macam kita UTSM ni, dia akan limitkan kuota untuk satu domain tu sebanyak 100 terabyte. 100 terabyte kongsilah ramai-ramai. Jadi kita dah fokus lah kalau ikut perkiraan secara kasar lah. Maknanya kalau dengan penggunaan kita sekarang kalau secara purata ni 3 tera atau 1 bulan. Dan kita akan habis space tu pada tahun depan. Bulan 8 ataupun bulan 9 itu. So kita tengah tengoklah apa solution yang ada, sama ada perlu kos atau tidak tu kita akan sedang diusahakan lah untuk macam ni. Tapi buat masa ni penggunaan masih unlimited. Cuma adalah 1-2 orang, bila kita tengok report tu ada 1-2 orang memang ada seorang staff tu, tak salah saya macam lecturer, dia seorang je guna 1.6 tera. Jadi banyaklah. Dan ada juga yang dari segi pejabat simpan gambar sebagainya. Tapi benda kita kena fikirkan sesuatu lah untuk kawal benda tu. Sementara nunggu tahun depan. Tapi untuk Office ni setakat ni dia tak ada apa-apa update dan dia punya buat masa ni polisi dia ialah setiap user dapat 1 terabyte. Ada apa-apa soalan lain? Cik Pai yang install tadi tu kan, maknanya dia install satu suite tu lah nanti dia bukan install satu-satu application macam tu. Kita tak boleh pilih. Dia terus bundle je semua sekali. So nanti dia punya icon tu yang warna merah tu kotak tu kan? Kalau itu Office. Hmm. Tapi kalau katakan kita yang tadi tu kalau install dia akan dapat salah satu lah. Kalau Word, Excel semua satu akan ada ikon yang berbeza. Okey, ni untuk Office 365 kan. Okey.
dari segi edition yang kita pakai lah. Kalau tengok yang tak ada duit tu kita lah kan. Dan ramai public tu kita je ramai. Sebab orang suka je benda free ni. Bila bayar tu nanti dia fikir 40 kali lah. Jadi kita ambil yang free ni setakat ni lah. Cuba kita punya A1 Plus, saya tak pasti apa plus tu. Ada certain item yang berbeza lah. Dari segi apa yang kita dapat, tengoklah. Ini Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, ni basic. Kalau katakan berbayar, dia ada lebih sikit, dapat akses berbayar. Dan bayarannya ialah RM10.50 sebulan. Sebulan tak setahun, sebulan. Kalau tab bawah lagi ada Exchange, OneDrive, ni basic lah, semua orang dapat. Sway dan sebagainya. Kalau yang berbayar mungkin dapat apa lagi? Ada Booking, saya tak dapat apa Booking. Ada Power BI. Power BI ni saya rasa kita punya ni Power BI kot. Tapi kita bayar untuk beberapa license lah. Kalau nak Power BI untuk semua orang ialah RM25 sebulan. No thanks. Dari segi detailnya macam ni. Contoh kalau kita email untuk Office dia separate. Untuk email dia bagi 50 gig dan untuk yang lain-lain kenapa tak ada 1 tera dalam ni? Ni kot. Ni nombor berapa? 2. Okey, nampak dia punya description dia. Unlimited personal cloud storage for qualifying plan for subscription of 5 or more users, otherwise 1 terabyte per user. So kita ambil ni lah 1 terabyte per user initially. So dia kata business user boleh increase up to 5 terabyte per user dan boleh request kalau additional, tak pastilah. Tapi untuk buat masa ni yang kita nampak ialah 1 terabyte untuk setiap user. Okey, ada apa soalan lagi? Dah 12 dah. Saya bajet 12 suku je. Okey, ada soalan lagi? 1. Ada soalan lagi? 2. Ada soalan lagi? 3. Okey, kalau tak ada maksudnya saya harap semua faham lah ataupun mungkin sekurang-kurangnya kalau tak faham semua pun faham separuh pun faham juga kan. At least kita dah ada pendedahan sedikit macam mana penggunaan Office 365, penggunaan OneDrive. Yang penting OneDrive lah sebenarnya. Maknanya sebab kita banyak je buat projek, katakan perlukan share file, perlukan co-authoring. Co-authoring tu sangat berguna sebenarnya. Contohnya, saya beri contoh yang mudah, katakan kita nak buat laporan bulanan laporan bulanan unit ke P3 tak masalah lah. Maksudnya seorang tu perlu buatkan template. Kalau katakan contoh pusat telekomat, katakan laporan untuk bahagian infra, di bawah dia ada unit lagi kan. Atau bahagian info, bawah dia ada unit juga. Kita just buatkan header, jadi nanti pegawai untuk setiap unit tu dia boleh update satu file sahaja. Berbanding dengan selama ni praktis yang kita pakai, masing-masing buat macam tu report 2 mingguan dulu kan. Buat, lepas tu submit pada saya kumpulkan. Lepas tu dengan font berlainan, dengan font berlainan size yang tak sama, format lain kan. Jadi bila kita buat kat satu dokumen, masing-masing boleh edit terus. Mudah. Jadi kita dah jimatkan masa untuk mengumpul dan buat edit semula tu. Jadi maknanya fungsi kalau ada fungsi PA ke fungsi setiausaha tu dah boleh kurang lah sebenarnya. Dan juga dari segi bos-bos yang lain ni boleh terus pantau kan. Maknanya kalau katakan perlukan pembetulkan, terus bagi tahu, boleh terus edit. Tak perlu ditelefon balik di WhatsApp semula. Banyak masa kita boleh jimatkan dengan penggunaan co-authoring. Sama juga dalam Google pun sama juga, Google Doc pun sama juga, fungsi dia sama.
Cuma yang berbeza dengan Office 365, maksudnya kalau tekan dokumen tu saya buat dekat dalam OneDrive ataupun dalam Microsoft Teams yang kita boleh kongsikan bersama-sama dengan kumpulan kita, bila saya buka file tu, dia akan ada satu option untuk ini contoh okey, saya bagi contoh ni. Contoh ni. Okey, ini slide saya yang 4 keping tu lah. Yang 4 keping tu. Okey. Yang ni saya buka daripada OneDrive. Bila saya buka dari OneDrive, dia akan buka satu tab baru. Dia akan keluarkan konten kita lah. Jadi slide saya ni. Kalau untuk setiap application, sama ada PowerPoint, Excel ataupun Word, dia akan keluar ni. Open in desktop app. Bila open in desktop app ni, maksudnya dia akan buka file ni menggunakan macam ni PowerPoint, dia akan gunakan PowerPoint yang ada dalam PC kita. Kalau saya klik, saya dah buka. So, saya klik tutup. Okay, saya klik. Okay, dia akan tanya trying to open PowerPoint. Then open. So dia akan buka. Okay, ini PowerPoint saya. Okay, ini PowerPoint. Ini PowerPoint yang dalam PC. Ini PowerPoint yang dalam web. So, mana kalau saya nak edit, contoh saya nak edit kat sini. Saya nak tambah gambar ni. Ini dalam PC tau. Ini dan saya paste betul lah. Letak dulu betul. Okay. Dan dekat web ni automatic ada. Nampak dia ada keluar. Okay, siapa yang tengah edit? Ni bagus ni. Dia panggilkan co-authoring. Jadi siapa yang ada dalam dokumen tu, katakan dalam Excel dan sebagainya, kita nampak siapa yang edit. Keluar nama. Lepas tu nanti akan datang bahawa kita ceritakan macam ni dengan versioning kan. Contohnya kita buat, tiba-tiba ada seorang terdelete lah, ada seorang tu ubah. Dia bila ubah kita boleh tahu siapa ubah. Dia akan akan tengok pada dokumen versioning pula. So untuk katakan yang pernah guna source versioning, jadi dia faham sikit lah. Tapi versioning ni maksudnya kita boleh track balik apa perubahan yang berlaku dalam dokumen tu. Siapa tambah, bila dia edit, semua nampak. Ataupun kalau katakan sharing, bila share pun boleh nampak dia. So kalau saya tak nak, saya edit dulu. Dia punya perubahan tu terus updated. Kita tak perlu save dan sebagainya. Kalau katakan dia guna Office 2016, dia nampak tak? Okay. Saya punya PowerPoint ni PowerPoint yang datang dengan Office 365. Kalau 2016, dia akan ada satu ikon atas ni. Yang macam arrow bulat ni, benda ni tujuan, tapi ni bukan. Ni gambar disket. Gambar disket kecil dengan gambar bulatnya. Dia akan refresh update kita yang kita buat dalam Office ni terus kepada cloud. Kalau 2016 kena klik ni dah. Tapi kalau katakan Office ni datang daripada Office 365, benda ni automatic. Itu je lah beza dia yang saya nampak setakat ni. Yang lain dari penggunaan dia punya feature semua sama, hampir sama. Version kalau ikut version dia pun memang tak jauh pun. Cuma yang ni lebih kalau katakan yang Office 365 punya Office, dia lebih kerap update compare to Office yang kita install daripada CD dan sebagainya. Itu je lah beza dia. Okey, ada apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada, saya rasa saya tangguhkanlah perkongsian ni sampai di sini. Ini mungkin akan datang kita buat perkongsian lain lah, mungkin lebih detail lah dari segi penggunaan Microsoft Teams dan lain-lain kan. Okey, untuk kedatangan boleh scan attendance ni. Okey. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mengucapkan terima kasih kepada yang melapangkan masa untuk hadir dan kita tangguhkan ni untuk sesi-sesi yang lain yang akan datang kalau mengikut keperluan lah kalau ada. Ini just pengenalan sahaja. Jadi saya tinggalkan ni untuk 5 minit quick attendance ni. Jadi dengan ni saya tangguhkan kongsi ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza